Assalamualaikum. Okey, hari ini aku cerita tentang emas, pajak dan jual. Okey. Apakah kelebihan pajak dan kelebihan menjual? Ada kelebihan ke? Ada kekurangan ke kedua-duanya? Okey, sebelum aku bercerita tentang tu, jangan lupa like, share, subscribe channel YouTube aku ni. Okey. Mengenai pajak gadai dan juga jual beli emas, apakah pro kontranya? Aku beritahu secara ringkas. Okey. Dan juga ada sedikit pesanan lah mengenai suggestion kepada korang sebab ada nak pilih jual ke atau pajak. Okey, itu bergantung kepada korang lah nanti. Kita tahu bila bercerita tentang pajak gadai ni mostly kita bermain pasal emas. Okey. Sebenarnya pajak gadai ni tak semestinya emas. Macam-macam pun kita boleh pajak. Kita boleh pajak emas, pajak jam tangan, pajak geran kereta, macam-macam lah. Apa yang ada boleh, asalkan ada value benda tu. Okey, tapi sinonimnya adalah emas. Okey, yang paling tinggi 999 dan yang paling popular dah 916. Okey, apa tu 999 ni? Aku bagi tahu ringkas sikit. 999 tu emas adalah dalam bentuk 99% emas. Tidak ada campuran. 99% emas. Okey, campuran sikit je. Okey, 916 adalah 91.6% emas, lebihnya adalah campuran. Mungkin ada campuran daripada tembaga atau apa-apalah yang unsur-unsur lain daripada emas untuk membentuk kekuatan emas tu sendiri. So berbalik kepada pajak gadai dan juga jual beli. Okey, mana satu yang apa beza dua dah? Okey, pajak gadai, aku cerita pasal pajak gadai dulu. Pajak gadai adalah apabila kita mempunyai barang emas, barang kemas ataupun wafer ke apa, kita letakkan pada satu institut, contoh macam pajak gadai konvensional ataupun Arahnu, kita letak dan kita memerlukan sekian-sekian amount. Kalau macam pajak gadai Arahnu, mereka dah ada sistem sendiri. Mereka akan tentukan, okey, kalau hari ni harga emas sekian-sekian, berat macam ni, ditengok isi padu semua, isi padu pula, ditengok kualiti apa semua, okey, dapat contoh RM1,000. Okey, so dia bagi RM1,000, kita pinjam. Itu pajak gadai. Kita nak pinjam duit sebenarnya, tapi barang itu barang kita lagi, cuma kita pajak. Pajak ni dalam istilah bagi bahasa mudah adalah sebagai satu insurans lah. Insurans maksudnya aku pinjam RM1,000 daripada kau, aku letak barang aku sini. Kalau aku tak mampu nak bayar, kau ambil lah barang kemas aku ni, kau jual lah apa ke semua macam tu, untuk lansaikan hutang aku. Kira macam insurans lah, maksudnya insurans aku tak tahu, kira macam satu benda yang secure lah, jaminan. Okey, so kalau aku ada duit, aku bayar balik, ambil barang aku balik. So officially barang tu masih milik kita. Ya, barang itu masih milik kita dan kita wajib bayar zakat kalau kita masih lagi pajak gadai dalam barang tu dah lebih setahun. Okey, dah cukup haul, kita masih belum tebus, tapi jangan kita cakap tu kan barang aku. Tak, barang tu masih milik kita. Dia masih belum diambil oleh dan belum dilelong oleh pihak pajak gadai. Barang tu masih milik kita, walaupun tak ada dalam pegangan, tapi dia milik kita. So kita wajib masih untuk membayar zakat. Duit pinjaman pun wajib untuk bayar. Okey, dalam pada masa yang sama kita bayar. Mungkin ada upah dia. Kalau pajak gadai konvensional, interestnya bayar mungkin pinjam 1,000, bayar 1,100 contohlah. So kita bayar 1,100, dapat balik emas kita. So pro kontranya kat situ adalah, kontranya emas tu yang waktu kita pinjam RM1,000, bila kita bayar balik dari 1,100, sedangkan nilai emas tu 1,000, kita pinjam 1,000 lah, mungkin dalam 80%, tapi kita bayar balik 1,100. Okey, jangan salah faham kat situ. Kebanyakan orang dia salah faham, saya pinjam 1,000 je, kenapa kena bayar lebih? 100 tu upah dia untuk simpan. Macam-macam dia nak proses. Insurans untuk cover barang kita kalau apa-apa berlaku. Dia pun nak makan gaji juga, proses dia ada, dia pakai printer, bil api, elektrik, macam-macam benda. So itu upah dia. So kita bayar untuk tu. Pinjaman kena bayar juga. Okey, 1,100. Barang masih milik kita. Nilai dia sama tak? Nilai dia masih sama. Emas tidak akan susut nilai. Itu kekuatan emas. Jadi keuntungan pajak gadai, barang masih milik kita. Barang yang sama masih milik kita. Value dia sentiasa akan meningkat. Bayangkan bila kita letak hari tu RM1,000, bila kita tebus balik 1,100 je, one day kita datang balik, gadai balik, pajak balik, dah jadi 2,000. Untung tak untung? Berbanding kalau kita dah jual. Okey, beza kita, aku masuk jual terus. Okey, bila kita jual,
dapat 2,000 contoh. Sebab selalunya jual dan pajak gadai tak sama memang bukan selalunya, memang tak sama. Pajak gadai dia tak akan bagi 100%, dia akan bagi 80% saja pinjaman. Jual beli ikut harga pasaran lah, ataupun harga yang dia boleh bagi tinggi, sebab dia pun nak juga untung, dia akan leburkan balik bagi kilang ke apa. So contoh dia boleh bagi 2,000, okey, pajak gadai 1,000, jual beli 2,000, baik bagi jual beli. Ya betul, keuntungan pro-nya kat situ kita dapat lebih dan kita tidak berhutang. Itu pro bagi jual beli. Tapi kontra dia pula, kita dah tak ada emas. Nanti kan datang pula soalan, boleh beli emas lain? Ya, boleh beli emas lain, tapi emas dia tidak akan sama harga macam emas yang kita pernah beli dulu. Contoh, emas yang kita jual tadi tu, masa kita beli dulu harga 100. Bila kita jual 2,000, untung. Lepas tu hari sekarang ni, mungkin emas yang kita beli tu 20 tahun lepas. Jadi sekarang kita nak beli emas yang sama, berat yang sama. Contoh, kita dah kaya sikit, nak beli emas tu dah bukan 100, emas tu dah jadi 3,000 contoh. Rugi tak? Rugi. Sebab emas yang kita beli dulu 100 je, sekarang dah 3,000. Contoh. Dah 3,000 harga. Rugi tak? Rugilah. Kita memang keuntungan dari segi kita dapat cash lepas kita jual 2,000, tapi habis dah, emas kita dah habis, bukan milik kita dah. Zakat pun tak perlu bayar dah, tapi kita dah kehilangan emas tu. Berbanding dengan pajak gadai, kita memang dapat 1,000 je contoh, tapi kita dapat tebus, kita memang berhutang, tak kisahlah, sebab kita memang nak menggunakan kewangan, asalkan aset kita masih ada. Kita tebus balik 1,100. So kita ada rugi tak? Kita hanya rugi RM100. Betul ke aku cakap rugi? Bukanlah rugi, tapi kita keluar kos RM100 untuk upah. 1,000 rugi tak? Tak rugilah. Itu memang duit dia, kita hanya pinjam je, kita bagi balik 1,000. So 100 tu kita keluar kos saja, emas kita dapat balik. Betul, kita hanya keluarkan kos 100, emas kita dapat balik. And then one day, 2-3 tahun lepas tu kita gadai balik. Contoh emas dah naik, kita dapat 2,000 gadai. Kita nak beli emas lain tak? Tak perlulah, emas kita dah ada. Kita dah ada emas yang lama, jadi tak perlu nak keluar duit beli harga emas 3,000 semua. Kita masih pegang emas yang sama, hanya perlu gadai dapat 2,000. Betul tak? So kita tak rugi, berbanding kita kena keluar duit 3,000 beli emas, lepas tu nak gadai kau takkan dapat 3,000, nak jual kau takkan dapat 3,000. Kerugian kat situ. Jadi sesiapa yang ada emas, peganglah. Kalau boleh jangan jual. Jual tu biarlah, itu adalah solusi yang paling akhir. Sebab apa? Aku faham kebanyakan orang tak nak berhutang, tapi kita kena fikir tentang masa akan datang. Kesusahan yang kesenangan yang kita dapat hari ni takkan dapat rasa lagi masa akan datang. Itu satu kerugian. Kita jual, kalau kita pajak hari ni, kita mungkin akan susah sikit, tapi masa akan datang kita dah senang, sebab emas masih dalam genggaman kita. Orang lain dah beli emas 2-3 ribu, aku masih pegang emas yang berharga RM100 dulu. Aku boleh gadai, boleh dapat berapa banyak yang aku nak, tapi dia masih milik aku. Aku hanya perlu bayar ansur setiap bulan, itu saja. Okey, itu pro kontra pajak gadai. Jadi kalau daripada suggestion aku, korang pilihlah pajak gadai berbanding jual beli. Bukan aku nak halang korang jual beli, tak. Ini untuk orang-orang yang macam tak kaya lah, masa pasar kasarnya tak kaya. Orang yang biasa-biasa je, orang biasa-biasa ni ada masa simpan. Melainkan kalau orang tu dah kaya, rumah dia bersepah, jamban pun buat daripada emas kan, slipper daripada emas, tu lain lah. Jual beli emas tak ada masalah. Ni macam kita yang ada seutas je gelang tangan, seutas je rantai leher yang tak banyak sangat ni. So jangan jual. Kalau dah terdesak sangat sekalipun, macam contoh aku perlukan duit 5,000, aku gadai dapat 3,000 je tak cukup. Kalau aku jual boleh dapat 6,000 contoh. Kalau dah sampai tahap macam tu, terpaksalah. Sebab kadang-kadang kita faham, kadang-kadang kita perlu kewangan sangat dan terpaksa jual. Itu tidak mengapa. Kalau last choice, boleh diterima, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, cuba elakkan. Jadi pro kontra dari segi perbandingan jual beli dan pajak gadai, itulah. Tapi kalau nak tanya, banyak kelebihan lagi pajak gadai. Tapi aku nak bercerita hari ni tentang perbezaan jual beli dan pajak gadai. Okey, macam ni. Okey. Jadi insya-Allah buatlah pilihan bijak. Sayangilah aset anda. Jangan
selamba-lamba dikeluarkan dari sana itu. Okey, insyaallah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.